Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man nasarahu wa man wala. Wa ba'd, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أعزائي المشاهدين والطلاب، نعود مرة أخرى إلى حلقة جديدة من حلقات درس البلاغة. وكما قلنا سابقا إن موضوعنا اليوم المجاز المرسل. لنبدأ أولا بالنظر إلى مفهوم المجاز المرسل، ثم إن شاء الله سنوضح هذا المفهوم بالنظر والتأمل إلى الأمثلة. طيب، ما مفهوم المجاز المرسل؟ Apakah yang dimaksudkan dengan al-majaz al-mursal? Baik, yang dikatakan majaz mursal itu ialah, kita lihat kepada ta'rif, lafzun musta'malun. Lafzun musta'malun, yaitu suatu lafaz musta'malun yang digunakan. Satu lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan maknanya yang asal. Digunakan satu perkataan, tetapi kita tak masukkan perkataan itu dengan makna asalnya. Bahkan kita nak makna lain. Sebut satu perkataan, kita nak makna lain. Itu maksud lafzun musta'malun fi ghairi ma wudi'a lahu. Baik, kemudian li'alaqati ghairil musyabahah. Li'alaqati ghairil musyabahah, makna yang asal dengan makna yang dikehendaki, makna yang hakiki dengan makna yang tersirat, ada perhubungan, ada perkaitan antara keduanya. Dan perkaitan di dalam majaz mursal, hubungan makna asal dengan makna yang majazi, makna yang tersirat itu, perkaitannya dalam bentuk ghairil musyabahah. Perkaitannya, hubungannya pada bukan al-musyabahah, iaitu bukan dari jenis persamaan. Maksudnya hubungan selain daripada hubungan persamaan. Jadi hubungan antara makna asal dengan makna yang dikehendaki itu bukan jenis persamaan. Maksudnya selain daripada persamaan, itu dipanggil al-majaz al-mursal. Baik, nanti kita lihat kepada contoh untuk kita lebih memahami ta'rif ini. Kemudian ma'a qarinatin mani'atin, serta qarinah, kena ada qarinah. Apa dia qarinah? Qarinah ni ialah, untuk lebih mudah faham, kita pun dah jelaskan pada pertemuan yang lalu, iaitu mana-mana perkataan yang ada di dalam ayat. Itulah yang dipanggil sebagai qarinah. Mana-mana perkataan yang ada di dalam ayat, itu qarinah. Dan perkataan-perkataan itu mani'atin, menghalang, min iradatil ma'na al-asli, daripada digunakan makna asalnya. Itu dari sudut terjemahan literal bagi ta'rif ataupun mafhum al-majaz al-mursal. Lafzun musta'mal, satu lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan maknanya yang asal. Li'alaqati ghairi musyabahah, kerana ada perhubungan perkaitan di antara keduanya, dan perhubungan itu dari sudut selain daripada hubungan persamaan. Serta qarinah mani'ah, serta adanya satu perkataan ataupun beberapa perkataan di dalam ayat mani'atin, yang menghalang, min iradatil ma'na al-asli, daripada kita guna pakai makna asal bagi perkataan yang digunakan tadi. Baik, kita tengok kepada contoh. Ta'ammalu ma'i ilal mithal hatta yattadihal amru, sehinggalah kita nampak dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan oleh ta'rif ini. Baik, kita tengok contoh. Misal, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Kita lihat pada perkataan yad. Yadullah
tangan Allah fauqa aidihim, di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi itu terjemah literalnya. Persoalannya kita lihat pada perkataan yad yang kita terjemahkan tadi dengan tangan. Adakah yad di sini diguna pakai makna asal yaitu tangan? Jawapannya tidak. Bahkan makna yang dikenakan di sini ialah qudrah ataupun nusrah. Qudrah ataupun nusrah, kekuasaan ataupun pertolongan. Disebutkan tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan dan pertolongan. Jadi kita relate dengan ta'rif. Dalam ta'rif disebut lafzun musta'mal. Yang dikatakan macam Musa ialah lafzun musta'mal, lafaz yang digunakan. Mana? Iaitu perkataan yadun. Itu lafaz yang digunakan. Fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan maknanya yang asal. Jadi perkataan yad digunakan pada bukan maknanya yang asal. Asal maknanya apa? Tangan. Tapi makna yang dikenakan di sini pada yaitu qudrah, kekuasaan, wa nusrah, dan pertolongan. Kemudian disebut dalam ta'rif li'alaqati ghairi musyabah, kerana ada perkaitan antara keduanya, dan perkaitan itu perkaitan berbentuk ghairi musyabah, selain daripada hubungan persamaan. Jadi ya, tangan itu makna hakiki. Makna majazinya ialah qudrah. Persoalannya, apakah hubungan antara yad dengan qudrah? Yad dengan qudrah, tangan dengan kekuasaan, tangan dengan pertolongan, apa hubungan? Adakah hubungan mereka ini hubungan persamaan seperti mana dalam tajuk isti'arah? Boleh tak kita nak samakan tangan seperti kuasa, tangan seperti pertolongan? Tak boleh samakan. Sebab tidak kita buat tasbih yad kal qudrah, yad kan nusrah, kita tak pernah buat. Kita tak boleh nak buat lagu tu. Maka dia tidak ada unsur persamaan. Jadi apa hubungan, perkaitan antara keduanya? Begini. Yad adalah tangan. Qudrat adalah makna yang dikenaki, iaitu kuasa. Apa hubungan antara tangan dengan kuasa? Hubungannya adalah, kita lihat, tangan ini selalunya ia merupakan simbol kepada kekuasaan, simbol kepada kekuatan dan pertolongan. Macam mana kita nak ada kuasa kalau tak ada tangan? Macam mana kita nak beri pertolongan kalau tak ada tangan? Itu isyaratnya. Jadi tangan adalah simbol kepada kekuasaan. Buktinya macam mana? Buktinya kalau kita lihat ketika polis menangkap penjenayah, dia ikat dan gari tangan penjenayah tu. Pasal gari tangan, tak gari kaki. Sebab tangan adalah simbol kepada kekuasaan. Gari saja tangan, dia tidak ada daya dan upaya untuk melarikan diri. Tidak ada kekuasaan dan tidak ada apa yang dia boleh lakukan. Begitu juga kalau kita ikat tangan dan kita lempak dia duduk dalam laut, agak-agak dia boleh selamat tak? Kecuali dengan keajaiban berlaku, dia boleh selamat lah. Tapi bila ikat tangan tu tak boleh berenang, adat kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesimpulannya, tangan adalah simbol kepada kekuasaan. Dengan adanya tangan, dengan sebab adanya tangan, maka adalah kekuasaan. Maka tangan adalah sebab, kuasa adalah musabbab. Tangan adalah sebab, kuasa adalah musabbab. Disebut tangan tapi dia nak kuasa. Disebut sebab tapi dia nak musabbab. Begitu. Jadi yad di sini adalah lafaz yang digunakan pada bukan maknanya yang asal, dan makna asal, antara makna asal dengan makna dikehendaki itu ada hubungan, dan hubungan mereka adalah hubungan sebab musabbab, bukan lagi hubungan persamaan seperti dalam isti'arah. Kemudian ma'a qarinatin mani'atin, syaratnya untuk jadi majaz mursal mesti ada qarinah. Apa dia qarinah? Kita sebutkan tadi mana-mana perkataan di dalam ayat tadi, mani'atin yang menghalang daripada kita pakai makna asal. Mana perkataan yang menghalang dalam ayat ini? Yang menghalang kita daripada kita guna yad dengan makna tangan.
Naam, iaitu perkataan Allah. Perkataan Allah. Perkataan Allah secara automatically menjadi qarinah yang menghalang kita daripada menggunakan pakai makna ya dengan makna asal. Kenapa? Kerana Allah, seperti mana kita sedia maklum, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama sesuatu. Allah tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada seorang pun yang sama. Allah tidak sama dengan seseorang pun, takkan sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya bagi Allah kufuwan. Tak ada benda yang sama dengan Allah. Allah esa, tak sama dengan makhluk-makhluknya. Maka bila adapkan perkataan Allah, tak bolehlah kita guna ya dengan mana tangan, sebab Allah tidak ada tangan. Mustahil Allah ada tangan seperti mana manusia, seperti mana makhluk-makhluknya. Maka ya di sini datang dengan makna yang lain. Maka inilah yang dikatakan sebagai majaz mursal. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Talidul ummu at-tabibu. Talidu al-ummu at-tabiba. Talidul ummu, ibu melahirkan. At-tabiba, seorang doktor. Perkataan at-tabib, kalau kita lihat, perkataan ini digunakan pada makna asalkah ataupun sebaliknya? Naam. At-tabib maknanya doktor. Asal maknanya adalah doktor. Doktor perubatan. At-tabib. Jadi tabib adalah lafzun musta'mal, lafaz yang digunakan. Fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan maknanya yang asal. Tak boleh kita kata tabib di sini dengan makna asal, iaitu doktor perubatan. Sebab kerana seseorang itu bila dia melahirkan, dia tidak melahirkan seorang doktor. Dia tak melahirkan seseorang yang sudah besar, yang sudah menjadi orang yang sudah besar. Koyak rabak habis lagi. Kan? Tak boleh. Dia keluar besar, tak boleh. Mustahil dan tidak sesuai ayat itu di sini kalau kita nak guna at-tabib dengan makna yang asal. Sebab tak sesuai. Selalunya ibu dia tidak melahirkan seorang doktor, seorang polis dan sebagainya, tapi yang dilahirkannya adalah seorang baby, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut maulud. Maka makna tabib di sini bukan lagi doktor perubatan, tetapi adalah maulud ataupun baby. Inilah makna yang sebenarnya yang dikehendaki dalam ayat ini. Jadi at-tabib, kalau nak relate dengan takrif tadi, dia adalah majaz mursal. Kenapa? Kerana dia merupakan lafzun musta'mal, lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan maknanya yang asal, iaitu doktor perubatan. Bahkan dia nak makna lain, iaitu baby dan maulud. Dan doktor perubatan dengan maulud baby tadi ada hubungan tak? Ada. Seorang doktor sebelum dia jadi doktor, sebelum dia besar, dia mesti mula dengan baby terlebih dahulu. Jadi hubungannya adalah masa lalu dengan masa yang akan datang. Masa akan datang dengan masa yang lalu, itu hubungan antara keduanya. Bukan lagi hubungan persamaan. Itu makna li'alaqati ghairil musyabahah. Hubungan antara keduanya bukan hubungan persamaan, tetapi hubungan selain daripada persamaan. Dan di sini hubungannya adalah hubungan masa akan datang dengan masa yang telah lalu. Nanti kita akan belajar berkenaan dengan perhubungan alaqat ini di dalam tajuk alaqat al-majazi mursal, insya-Allah. Baik, kemudian di manakah qarinah yang menghalang kita daripada kita menggunakan tabib dengan makna doktor perubatan? Naam, iaitu perkataan talidu al-ummu. Talidul ummu, perkataan melahirkan. Ibu melahirkan itu, perkataan inilah yang menjadi qarinah mani'atin, yang menghalang kita daripada kita guna doktor at-tabib dengan makna doktor perubatan. Kenapa? Kerana mustahil seorang ibu itu melahirkan seseorang yang sudah menjadi sedemikian besar, menjadi seorang doktor. Tak pernah keluar pada mak itu keluar doktor tu, tak ada. Itu mustahil. Itu mustahil. Maka itulah
yang menjadi qarinah mani'ah. Perkataan talidul ummu itulah yang menjadi qarinah mani'ah, yang halang kita daripada menggunakan pakai tabib itu dengan makna doktor perubatan. Bahkan kita maksudkan dia dengan makna lain, iaitu maulud ataupun baby. Nah, maka inilah yang dikatakan sebagai al-majazil mursal. Maka sekiranya ada orang tanya, dia bagi contoh yang kita bincangkan tadi, yadullah fawqa aydihim dengan talidul ummu tabiba. Dia kata, ditanya kita, ayin al-majaz al-mursal, di manakah perkataan yang menjadi majaz mursal? Manakah? Pada perkataan manakah yang jadi majaz mursal? Baik, contoh yang pertama, majaz mursalnya adalah perkataan yad. Ini majaz mursal. Apa alaqahnya? Alaqahnya adalah sababiyah. Nanti kita akan belajar dalam tajuk alaqat nanti. Kemudian contoh yang kedua, manakah yang dikatakan majaz mursal kalau diminta kita keluarkan? Yaitu pada perkataan at-tabib. Jadi perkataan yad, perkataan tabib adalah majaz mursal. Kenapa? Kerana kedua-duanya adalah lafaz yang digunakan pada bukan maknanya yang asal, kerana ada perhubungan perkaitan selain pada musyabah yang kita akan bincangkan nanti, serta adanya qarinah, perkataan-perkataan yang dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yang menghalang kita daripada kita faham makna asal, daripada kita menggunakan makna asal. Kalau dalam contoh yang pertama, perkataan Allah lah yang menjadi qarinah mani'ah. Pada ayat contoh yang kedua, perkataan talidul ummu itulah yang menjadi qarinah mani'ah, perkataan-perkataan yang menghalang daripada kita menggunakan pakai sesuatu perkataan itu dengan maknanya yang asal. Jadi itulah yang dinamakan sebagai al-majaz al-mursal. Ila huna faqad naktafi ayuhat tullab, wa ila liqa'in akhar insyaallah naltaqi, wa hatta dhalika al-hin nastawdi'ukumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.